Okay, saya percaya awak dah pernah belajar untuk peringkat PT3 kan. Ini kira macam revision untuk awak, cuma ada beberapa maklumat tambahan. Okay, alright. Apa yang awak ingat tentang pencernaan? Ada apa yang awak ingat? Kunyah-kunyah telan. Kunyah-kunyah telan. Tu je yang awak ingat. Okay, saya nak Enzyme. awak boleh unmute diri awak boleh jawab. Enzyme. 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 Okay. So berapa tempat yang awak kena hafal pasal enzyme? Dalam mulut, Perut. perut, Usus Usus. kecil. Usus kecil. usus kecil. Ya, betul. Usus pun ada beberapa ada beberapa bahagian. Ada usus kecil, ada usus besar. Usus kecil pun ada 3 bahagian. Usus besar sendiri pun ada 3 bahagian. Okay. Lagi apa yang awak ingat pasal pencernaan? Dulu awak hafal untuk PT3. 2 denam. 2 denam. Okay. 2 denam tu apa? 2 denam tu apa? Bahagian ujung usus kecil. Bahagian hujung usus kecil. Ya, hujung Bukan ilium hujung. Tak tahu. Ingat-ingat lupa kan? Okay, tak apa. Tarik, Yang tarik. ada nama tu masih ada kat dalam otak lagi lah. Right. Itu sebahagian yang awak ingat lah ya. Okay. Epsilon bawa balik buku teks. Harapan. Tidak. Ada Buku teks lah kan. buku teks digital. Mungkin awak bawa balik buku bersama. Siapa yang rumah jauh tu tak sempat ambil, tak apalah. Okay. Right, saya ada ambil gambar buku teks. Okay. Saya share dengan awak. Kita lah apa yang ada dia. Cuma jangan terus. Okay. So bab 9. Okay. Ini permulaan bab 9 ni 9.1 kita akan belajar sistem pencernaan pada manusia. Okay. Right. So dia terdiri daripada salur alimentari yang panjang dan berotot bermula dari mulut hingga ke dubur. Okay. Semuanya berotot. So otot jenis mana? Otot apa yang terlibat dalam sistem pencernaan? Awak ada belajar 3 jenis otot. Otot kardiak, otot otot rangka dan juga otot satu lagi otot licin. Ingat tu. Otot kardiak khas kat mana? Jantung tu kan? Oh memang betul cuti awak semua ni. Jantung. Kardiak khas untuk jantung. Okay. Otot rangka adalah untuk pergerakan kaki dan tangan kebiasaannya. Atau pergerakan tulang. Okay. Jadi untuk pencernaan dia mengecut dan mengundur tanpa kita sedari. Okay, macam awak makan, bila awak makan, awak kunyah, awak telan, lepas tu awak tak sedar dalam pencernaan kita. Alright, jadi bahagian-bahagian dalam salur alimentari ni bermula daripada mulut, diikuti esophagus, perut, usus kecil, usus besar serta dubur. Okay. So organ lain sistem pencernaan ialah hati, pundi, hempedu dan juga pankreas. Okay. Kelenjar ileum, kelenjar gaster dan kelenjar usus merembeskan jus pencernaan ke dalam salur alimentari. Alright, so kalau awak tengok gambar ni, okay, ini adalah diagram untuk sistem pencernaan manusia yang mana awak mesti kenal pasti bahagian-bahagian ini dan boleh melabelkan. Alright, jadi untuk soalan struktur contohnya, biasanya soalan struktur dia mulakan dengan memberi gambar rajah seperti ini.
dan awak kena labelkan. Memang soalan struktur awal-awal dia akan bagi diagram, dia akan minta awak labelkan. Okay, mungkin sekurang-kurangnya 4 label awak kena kenal pasti daripada diagram yang diberi. Okay, alright. Selepas dia bagi awak soalan untuk label, biasanya dia ikuti dengan soalan fungsi. Dia akan tanya fungsi satu-satu bahagian ataupun organ dalam diagram tersebut. Alright. So daripada diagram ni kita perhatikan, okay, kita punya sistem pencernaan bermula pada mulut, di mana kita akan mengunyah makanan kita tu sehingga menjadi saiz yang kecil. Okay. Kemudian diikuti ada kelenjar liur di sini. Okay. Dan kita ada labelkan lidah. Okay. Pharynx. Okay. Pharynx kalau bahasa pasar kita bahagian tekak lah. Okay. Diikuti dengan esophagus. So perhatikan ini esophagus. Di sini adalah saluran pernafasan yang dipanggil sebagai apa? Trakea. Trakea. Alright, so awak perhatikan dekat sini ada satu bahagian ni, awak tengok ni, benda ni. Okay. Dia berfungsi untuk menutup kita punya trakea. So bila kita makan, okay, biasanya kita kalau ikut sunnahnya semasa makan tak boleh bercakap. Okay. Sebab bahagian ni ataupun epiglottis ni dia akan menutup trakea kita daripada makanan tersalah masuk bahagian trakea. Tapi kalau kita bercakap semasa kita sedang makan, okay, bahagian ni akan bergerak sebab dia semasa kita bercakap dia akan bergerak-gerak. Dia akan buka dan tutup. Itu yang boleh menyebabkan semasa kita makan dan kita bercakap pula, makanan kita masuk dalam salur pernafasan kita. Itu yang jadi tercekik ataupun tersedak. Okay. Dia tak adalah masuk banyak. Okay. Tapi kalau yang keadaan teruk tu, kalau tercekik tu boleh menyebabkan maut lah. Terutamanya kalau pada kanak-kanak. Okay, orang tua kalau tersedak dia ada juga yang meninggal dunia kalau tersedak pada bahagian trakea ni. Okay, so kita kena amalkanlah untuk tidak bercakap semasa makan. Inilah antara sebab dia. Sebab saluran esophagus dan trakea bersebelahan. Boleh menyebabkan makanan masuk dalam salur pernafasan kita. Okay. So esophagus ni kalau awak ingat lagi, ada satu pergerakan otot yang dipanggil sebagai peristalsis. Okay, peristalsis itulah yang mana otot licin pada esophagus akan mengecut dan mengendur untuk menolak makanan masuk ke bahagian menggerak bolus. perut. Okay, perut. Ni perut kita ni. Perut ni kalau kita pegang, bukannya bahagian yang dekat pusat tu. Itu bahasa kita, ini adalah perut. Okay, sebenarnya perut kita berada di bawah sangkar rusuk. Okay, kalau sangkar rusuk tu dekat sini tu, alright, perut kita biasanya dekat tengah sini. Okay, alright, so perut di sebelah kanan ini adalah hati. Okay, dalam gambar ni kita nampak belah kiri lah. Tapi kalau pada badan kita sebelah kanan. Alright, ada hati. And then sini adalah pundi hempedu. Okay, kemudian ada ductus hempedu. Ductus ni dikira sebagai saluran lah. Okay, and then yang macam daun ni, ini adalah pankreas. Right, pankreas ni boleh merembeskan enzim. Right, daripada perut makanan akan bergerak kepada usus. Okay, usus kecil ke usus besar dulu? Makanan Kecil. Kecil dah. Kecil. Okay, yang ni. Inilah usus kecil. Ni yang dekat pusat awak. Kecil. Sebenarnya adalah usus. Tapi kita bahasa kita cakap itulah perut. Okay, tapi kalau dari segi sains, salah lah. Sebenarnya dekat sini yang dekat pusat kita tu, ini ada dalamnya adalah usus kecil, bahagian abdomen. Alright. Daripada usus kecil, makanan kita akan bergerak ke dalam usus besar.
Kalau dah dalam usus besar, masuk sebagai makanan lagi ke? Tak, kita dah sebut apa? Tinja. Sisa. Tinja. Kim. Penyerapan semula air. Alright, ingat lagi. Kim cikgu. Kim Betul ke Kim? Kim Kim kan? itu cair kan? Enggak ingat you. Kim bukan dekat. Kim tu bukan Kim separuh. Kim bukan dekat Ya. hati je untuk berkira. Bahagian atas. Kim. Kim separuh lah. Ingat juga. Kim BTS. Okay. Kim jongkok tiba. Najis akan kumpul dekat bahagian rektum dan keluar di bahagian dubur. So kita akan belajar pada mula kita kunyah sampailah dia keluar sebagai najis. Okay, jadi kita yang kita kunyah makanan tu kita nak dapatkan saiz yang kecil. Okay, dah dapat saiz yang kecil, berlaku pencernaan secara kimia pula. Right? Dan akan kita dapatkan nutrisinya. Okay. Alright. Dan kita akan keluarkan najis tu kira macam sisa makanan tadilah yang tidak lagi mempunyai nutrisinya. Nutrisi. Okay. Alright. Seterusnya. Okay. Kalau kita tengok dekat sini dia beri penjelasan. Pencernaan ialah proses penguraian butiran makanan besar dan kompleks kepada butiran kecil yang ringkas dan terlarut supaya mudah diserap. Okay. Alright, pencernaan terdiri pada dua bahagian, iaitu pencernaan fizikal iaitu melalui kita mengunyah makanan tadi dan juga secara pencernaan kimia. Alright, so pencernaan fizikal kat sini ini adalah definisi dia. Okay, jangan kita ambil mudah berkenaan dengan definisi sebab selain daripada soalan dalam soalan struktur selain daripada selepas awak melabelkan diagram, boleh jadi dia akan minta definisi. Selain daripada fungsi, boleh jadi dia keluarkan soalan definisi. Right, so definisi pencernaan fizikal adalah pemecahan makanan secara mekanikal untuk membentuk butiran yang kecil. Ia melibatkan pengunyahan dan peristalsis. Berbanding dengan pencernaan kimia, iaitu proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul ringkas. Ia melibatkan tindakan enzim. Okey, so awak kena kenal pastilah perbezaan antara pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Alright, so pencernaan bermula daripada dalam mulut lagi. Okay, apabila kita melakukan pencernaan fizikal iaitu kita kunyah untuk dapatkan butiran yang kecil, dalam masa yang sama dalam mulut juga ada pencernaan kimia. Apakah enzim yang terlibat? Dalam mulut enzim yang terlibat. Amylase. Milisio. Emilis. Boleh jatuh. Banyak hari makanan Sarapan. contohnya ayam dan juga sayur. Kita akan ambil nasi dan sayur dalam satu punya suapan. Satu suapan ada tiga jenis kan. Tiga jenis nutrisi. Alright, tapi biasanya bila kita kunyah makanan tersebut dalam mulut, yang dicernakan secara kimia hanyalah nasi yang mempunyai karbohidrat. Okay, so macam ayam dan sayur tidak lagi mengalami pencernaan kimia. Okay. Alright, kalau kita tengok muka surat seterusnya, okay, dia nyatakan di sini ailio mengandungi enzim amylase ailio yang menghidrolisis kanji menjadi maltosa. Okay, so dekat sini kita tengok ada persamaan kimia. Mesti hafal lah. Okay, dengan kehadiran kanji dan juga air dan juga amylase ailio sebagai enzimnya, maka akan terhasillah maltosa. Okay, saya nak tanya, maltosa ni adakah unit paling ringkas untuk karbohidrat?
Adakah Bukan. unit Bukan. dan kita untuk kanji unit paling kecil dia apa? Unit Okey. paling Glukosa. Glukosa. okay, so maknanya untuk kanji ni apabila diuraikan kepada maltosa belum lagi capai untuk dapat unit paling ringkas bagi kanji. Okay, so untuk ni awak kena ingatlah maltosa ni kalau dalam kanji kategori monosakarida, disakarida ataupun polisakarida. Delak nota. Antara tiga tu. Kategori manakah? Maltosa dalam mana? Disakarida. Disakarida. Okay, kanji dalam kategori polisakarida. Maltosa pula dalam kategori Monosakarida. Disakarida. disakarida. Ini awak ni tak kenal pasti lagi mana mono, mana di, mana poli. Mana poli? Poli Ah, banyak. Di 2, mono 1. kompleks. Ya, betul. Dia banyak dan dia paling kompleks. Okay. Kompleks. Kalau maltosa dia adalah disakarida, Gabungan disakarida dengan glukosa. dua monosakarida. Betul. Okay. Apa pandai? Sebenarnya awak tahu tapi sebab awak dah lama tak belajar ni kan. Dia jadi Tuition IT. Slow sikit. Tuition. sekejap awak lambat. Alright, so awak kena ingat pH yang terlibat dalam mulut kita adalah 6.5 hingga 7.5. Apakah Neutral sikit. neutral? Okay, Neutral. 6.5 ni sedikit lah Sikit acid. asid lemah orang kata, betul? Betul tak? Dah belajar belum asid base? Kimia? Belum. Belum Okay. Kalau bawah 7 kan biasanya dia berasid kan. Tapi ni kira asid yang sangat lemah lah. 6.5 hingga 7.5 ni dah neutral. Okay. So dalam mulut kita ni tak adalah asidnya kuat. Nanti reput gigi nanti. Okay. Ada soalan untuk bahagian mulut? Apa-apa soalan untuk bahagian mulut? Tak ada. Tak Tak ada? ada ke? Tak ada. Tak ada. Okay. Kalau ikut sunnahnya berapa kali kita kena kunyah ni? 44. Tak ada. Ada lah. Apa pula tak ada lah. Dulu. 44. 100. Mana ada surah? Sudah. Surah mana tu? Sunnah mana? 33. 44. 44 kali kan? 24. Tapi pengaruh. Okay, sepatutnya berapa kali sepatutnya? 44 kali. 44. Supaya kita dapat butiran yang paling halus. Bukan. Okay. Kalau dari segi sunnah Nabi. Tapi kalau dari segi saintifiknya, kalau kita kaitkanlah antara sunnah Nabi tu dengan sains, kenapa nak kena kunyah banyak kali? Dia ada cerna tu. Okay. Biar dia cerna lagi. Nanti senang nak keluar. Oh, kau sekira nak keluar je kan? Okay. Dia macam ni. Dia kaitkan dengan jumlah luas permukaan. Semakin kecil saiz sesuatu bahan tu, ya. Okay. Semakin besar jumlah luas permukaan dia. Semakin kecil saiz bahan tu, semakin mudah enzim bertindak balas terhadap bahan tersebut. So kalau macam nasi tu kita kunyah 3 kali terus telan, agak sempat tak amylase air liur tu nak bertindak balas? Taklah kan. So macam tu maksudnya kan. Ini luar daripada tajuk lah ya. Bila awak kunyah 3-4 kali telan, nasi itu awak tak dapat butiran yang paling halus,
So dia dalam saiz yang besar, enzim amylase tu tidak dapat bertindak balas secara sepenuhnya. Jadi apa yang awak dapat hanyalah kenyang. Khasiat dia tak dapat lah. Tak faham Faham. Faham. Faham tak? Dia jadi bila kita dapat saiz kecil, amylase tu lagi mudah bertindak balas. Tapi kalau saiz makanan tu kita tak kunyah betul-betul, dia dalam saiz yang besar, awak bayangkan dia saiz besar kan. Jadi enzim tu nak bertindak balas secara sepenuhnya lambat ataupun tak dapatlah khasiat sepenuhnya. Okay. Kalau dia saiz yang kecil, tak ada pula benda kecil. Saiz yang kecil, jadi enzim tu cepat bertindak balas. Okay. Alright. So cuba amalkanlah kunyah selama yang boleh. Tapi awak ni duduk asrama nak mengejar masa selalu macam tu lah, tu sebabnya yang kurus teruslah kurus. Okay, sebab tak dapat khasiat dia. Alright. Jadi dalam masa yang sama, ileum membantu makanan membentuk bolus. Okay, bila kita dah kunyah-kunyah, kita telan, dia panggil sebagai bolus. Okay, awak kena ingat terma-terma ni terms ni. So dia panggil sebagai bolus dan menjadikannya lebih mudah untuk ditelan. Okay, semasa penelanan epiglottis. Epiglottis tu yang saya tunjuk tadi. Yang buka tutup ke cikgu? Yang tutup dekat kita punya trakea. Inilah epiglottis. Kalau semasa makan, semasa kita bercakap ni, saya bercakap ni, epiglottis saya tu bergerak-gerak. Tutup. Sebab sambil saya bercakap, sambil tu saya nak tarik nafas. Cuma benda tu berlaku kita tak sedar. Tapi kalau time makan, kita bercakap juga, dia buka tutup, itu yang kita jadi tersedak ataupun tercekik. So apa dia nak terangkan kat sini, epiglottis akan menutup bukaan trakea supaya makanan tidak memasuki trakea. So dalam esophagus, okay, bolus makanan digerakkan secara peristalsis. So dekat sini dia menerangkan peristalsis yang mana otot dinding esophagus mengecut. Okay, ini adalah bahagian yang mengecut yang mana laluan dia sempit. Okay, so awak tengok arrow ni keluar, ini adalah bahagian yang bahagian ni adalah mengendur. Bawah daripada bolus ni adalah yang mengendur. Okay, so ini dia kecut, dia tolak bolus masuk ke bawah lagi. And then next, dia kecut, tolak lagi ke bawah. So dia berselang-seli, dia akan kecut dan kendur. Alright. Peristalsis ialah tindakan pengencutan dan pengenduran otot secara berritma di sepanjang salur alimentari. So peristalsis menolak bolus melalui esophagus sehingga memasuki perut. Okay, so sebenarnya kita menikmati makanan hanya beberapa untuk satu suapan lah, untuk beberapa saat dia kita rasa sedap makanan tu kan, dekat bahagian mulut saja. Lepas tu kita telan, kita dah tak rasa sedap dah makanan tu. Bukan tak rasa sedap, kenikmatannya tu sekadar kat mulut je lah. Okay, alright. Seterusnya berlaku pencernaan protein dalam perut. So awak ingat dekat mulut tadi pencernaan karbohidrat sahaja. Bila kita telan bolus tadi sampai dekat perut, ia melibatkan pencernaan protein sahaja. Okay. So permukaan dalam dinding perut dilapisi oleh sel epitelium yang mengalami pengubahsuaian struktur dan fungsi untuk membentuk kelenjar gaster. Okay. So dia nak terangkan dekat sini, kita punya perut sebenarnya dilapisi oleh epitelium yang mana epitelium ni berubah bentuk dia untuk menjalankan fungsi supaya ia boleh merembeskan enzim. So kalau ini awak boleh refer dalam buku teks awak muka surat 32. Siapa ada buku teks? Okay. Sini dia ada terangkan, boleh nampak Okay. Kalau awak tengok muka surat 32, so ini diterangkan jenis-jenis epitelium yang kita ada. So dekat sinilah diterangkan tisu epitelium melapisi tubul, kelenjar dan ductus ginjal. Okay. Yang ini yang boleh merembeskan enzim. Okay. So dia kata kat sini, sel-sel epitelium ini terdiri daripada sel utama, sel parietal dan sel mucus. Okay.
So dia kata sel utama merembeskan pepsinogen, sel parietal merembeskan asid hidroklorik dan sel mucus merembeskan mucus lah. Okay, so dekat sini dia ada tunjukkan rajah, lapisan dalam perut kita. Okay, ini adalah esophagus. Okay, keseluruhan ini kita panggil sebagai perut. Okay, dalam ni adalah lapisan epithelium. Okay, bila dia besarkan diagram epithelium ni, kita boleh tengok ini adalah kelenjar gaster yang boleh merembeskan jus gaster. Okay, ni lebih detail lagi. Okay, ini adalah sel mucus yang merembeskan mucus. Right, dia ada sel parietal dan juga sel utama. Okay. Pepsinogen ialah enzim tidak aktif yang akan diaktifkan oleh asid hidroklorik untuk menjadi enzim pepsin. Okay. Enzim pepsin kemudiannya menghidrolisis protein menjadi polipeptida. Right, so dengan protein dengan kehadiran air, okay, dan juga enzim pepsin akan mengubah protein kepada polipeptida. Polipeptida ini belum lagi molekul paling ringkas untuk protein. Okay, okay. Ini yang saya cakap tadi, kalau dalam satu suapan nasi kita, biasanya kita gaulkan nasi bersama ayam contohnya kan. Jadi kalau yang nasi tadi kita cerna dekat bahagian mulut. Okay. Untuk ayam tadi dia kategori protein dah. So ayam tadi dia dicernakan dalam bahagian perut. Okay. Sebab ayam ni dalam kategori protein. Cuma dia belum dapat lagi molekul paling ringkas yang dikendaki dalam kategori protein, iaitu asid amino. Okay. Alright, so bila dekat perut ni, pertama kita kena faham dalam perut ada jus gaster dan mana ia mengandungi asid hidroklorik. Okay, pertama asid hidroklorik ni akan mengubah medium, okay, iaitu bolus tadi yang kita telan daripada bahagian mulut. Kalau awak ingat dekat mulut tadi dia punya pH bacaannya lebih kurang 6.5 hingga 7.5. Okay, so bila kita telan, bolus tadi masih dalam pH yang sama. Tapi bila sampai dekat perut, okay, 6.5 dan 7.5 tidak sesuai untuk pepsin bertindak balas terhadap protein. Jadi, dengan kehadiran asid hidroklorik ni tadi akan mengubah bolus yang kita telan tadi sehingga perut kepada pH 1.5 hingga 2.0. So ini kira asid agak kuat juga Okay. Itu yang kalau awak skip makanan, awak tidak ambil satu-satu makanan pagi contohnya, awak kan bangun lambat. Kan? Awak tidur lambat, bangun lambat, lepas tu awak skip sarapan pagi. Okay. Jus gaster tetap akan dirembeskan walaupun tiada makanan. Okay. So dalam jus gaster ada asid hidroklorik. Asid hidroklorik ni yang boleh menyebabkan dinding perut awak ni Luka. menakutlah. Terakis. Ya, kalau awal awak kena menyucuk-nyucuk kan. Kalau Gastrik. gastrik tu kalau menyucuk-nyucuk tu sampai dia rasa macam sakit dada. Dah dia kata sakit jantung pula. Sebenarnya dia kalau bahasa Melayu kita sebut pedih ulu hati. Kan awak ingat iklan Gaviscon? Kan yang bomba siram. Ingat tak iklan tu? Apa yang korang tengok? Ingat. Dia Gaviscon tu kan macam dia ada macam kapur. Okay, dia meneutralkan keadaan sebenarnya. Awak makan Gaviscon tu. Jadi kalau kita kerap tidak ambil makanan, macam awak sarapan pagi lah, awak selalu skip terus makan tengah hari kan. Okay, bahayalah. Sebab awak biasakan keadaan itu, okay, mula-mula awak kena gastrik dah. Peringkat awal mungkin gastrik saja. Okay, Adik you ambil ke? kalau dah teruk, ulcer kita panggil. Ulcer dalam perut. Okay.
yang mana asid tadi dia macam mengakis lah dinding perut. Kalau dah teruk, istilahnya kita panggil perut tu dah bocor lah. Okay, itu yang kena buat pembedahan pula. Okay, so kalau boleh cuba elakkan. Okay, so dekat sini dia terangkan asid hidroklorik tadi dia nak menyediakan medium dengan pH yang sesuai iaitu 1.5 hingga 2.0 supaya enzim pepsin boleh bertindak balas dengan protein. Yang kedua, dia nak menghentikan tindakan enzim amylase ILO. Ingat, bila kita telan tadi, kita telan bolus, dalamnya ada enzim amylase ILO bersama. Okay, tapi bila sampai dekat perut, okay, pH dah berubah, enzim amylase tidak lagi boleh bertindak balas dengan kanji, jadi dia dapat menghentikan tindak balas enzim amylase ILO. Okay, sebaliknya enzim pepsin pula bertindak balas terhadap protein. Dan yang ketiga akan membunuh bakteria dalam makanan. Okay, tapi tidak untuk bakteria yang kuat lah. Macam E. coli tak mampulah dia nak ni. E. coli tu yang boleh menyebabkan ceret-beret tu kan. Okay, tidak semua jenis bakteria jugalah ya. Tapi secara amnya dia boleh membantu membunuh asid hidroklorik. Okay, manakala mucus berfungsi melindungi dinding perut daripada tindakan asid hidroklorik dan juga enzim pencernaan. Okay, so makanan dalam perut bercampur dengan jus gester yang terdiri pada asid hidroklorik dan enzim pepsin, and then makanan digaul oleh tindakan peristalsis otot dinding perut selama beberapa jam. Lama juga. So kandungan dalam perut akhirnya bertukar kepada bentuk separa cair yang disebut kim. Betul dah tadi awak sebut kim. Okay. So kim akan memasuki duodenum dengan perlahan-lahan apabila otot sphincter mengendur. Otot sphincter tu kalau awak tengok dekat perut ni, okay, selepas di pintu ni lah. Okay, di pintu keluar perut ni. Okay, itu panggil sphincter. So kim daripada dalam perut ni dia akan keluar dikenali sebagai kim untuk masuk duodenum. Okey, ada soalan untuk bahagian perut? Ada soalan? Berapa orang je yang ada dalam kelas kita ni sebenarnya? Dah senyap. 38. Dah, okey 38. Okey, ada soalan? Cikgu Zoom. Kenapa nak Zoom? Faham. Kalau kita, kenapa kita muntah kalau gastrik? Dia macam, kalau bahasa Melayu ni kita cakap macam angin lah, tolak. Dia dah jadi Adam pernah kena gastrik ke? Tanya pakar. Is. Saya dulu masa umur macam awak pun saya selalu kena gastrik juga. Tak jaga makan. Makanan kan. Okay. Pernah cikgu. Adam semua pernah. Saya rasa kalau umur-umur remaja ni selalu kena gastrik kot. Saya dah dewasa ni dah tak ada dah gastrik. Alright. Kalau tak ada soalan, teruskan. Okay, nampak yang saya share ni? Ada lagi gambar yang saya share ni awak boleh tengok ada? Ada respon. Dia Google Meet ni bila saya Ada. press, Ada. saya dah tak nampak awak semua. Saya punya screen hanya nampak apa yang saya share saja. Dah tak nampak dah kamera awak masing-masing. So saya tak tahu awak punya respon.
buat chat pun saya tak dapat tengok. Dia tak sama macam Zoom lah. Microsoft Teams. Zoom dia ada sidebar. So, saya yang tak pandai lagi. Okay, tak apa. So selesai dalam perut. Okay. Kim tadi akan memasuki duodenum perlahan-lahan. Okay. Alright. So dekat duodenum ni ketiga-tiga kategori nutrisi ini akan dicernakan. Okay, awak perhatikan untuk pencernaan hanya melibatkan 3 nutrisi sahaja, karbohidrat, protein dan lipid. Okay, lagi 4 apa? Air, vitamin, mineral dan juga fiber. Fiber apa bahasa Melayu ni? Serat. Pelawas. Pelawas ataupun serat. So 4 ni dia tak payah cerita dalam pencernaan. Tak ada melibatkan pencernaan kimia. Hanya karbohidrat, protein dan lipid. Okay, vitamin saiznya terlalu kecil untuk dicernakan. Dia tak payah dicernakan lagi lah sebab dia dah memang molekul yang kecil. Air pun kecil, molekul yang kecil, tak perlu dicernakan. Okay, kemudian kategori apa lagi? Mineral. Okay, kecil juga. Dan yang keempat adalah fiber ataupun serat. Serat ni tak boleh dicernakan. Sebab apa kita tak boleh cernakan serat? Sebab apa? Tak ada jawapan. Dinding sel. Sebab Kita tak ada enzim. Tak ada enzim nak urai. bahan yang tidak boleh diurai. Tak ada enzim selulis untuk mengurai Pelawas. selulosa. Pada selulosa ni terdapat pada dinding sel. Selulosa adalah komponen yang membina dinding sel untuk sel tumbuhan. Tapi kita tak ada selulis untuk cernakan selulosa. Okay, kita tak macam lembu kambing. Lembu kambing tu semua dia ada Selulosa. enzim selulis. So dia boleh cernakan rumput yang dia makan. Okay, kita makan sayur tu kita dapatkan vitamin dia contohnya, mineral dia. Okay, tapi selulosa dalam sayur kita tak dapat. Cuma dia membantu untuk melawaskan kita punya pemakanan. Okay. Alright, so bila masuk dekat usus kecil, bahagian pertama yang akan dilalui adalah duodenum. Ingat, untuk usus kecil kita ada 3 bahagian. Duodenum, jejunum dan juga ileum. Okay, alright. Yang kita akan sebut dalam pencernaan ni adalah duodenum dan juga ileum. Okay, usus kecil kita ni dia kata berlingkar. Berlingkar. Pernah tengok perut ayam? Perut lembu? Benar. Pernah basuh? Kata-kata. Benar. lembu. Bolehlah raya haji ni awak cubalah bantu orang menyembelih kan. Macam saya cakap lah, kalau generasi awak ni tak belajar untuk cara untuk menyembelih, nanti sampai tahap awak mengendalikan penyembelihan masa raya haji, sesilap kena upah Bangla, kena upah Indon. Sebab generasi awak ni dah tak nak belajar menyembelih nanti. Rugi menyembelih ni bukan setakat sembelih lah. Kena lapah kan. Lapah tu kena belajar lah sebab dia ada teknik dia kan. Alright, belajar. Tak nanti tak lulus untuk jadi menantu. Okay, so duodenum ialah bahagian pertama usus kecil yang menerima kim daripada perut. Okay, maknanya makan bolus daripada perut dia keluar dia terus masuk duodenum. Okay. And then duodenum juga menerima hempedu yang dihasilkan oleh hati dan juga jus pankreas yang dirembeskan oleh pankreas. Okay, so awak kena faham duodenum ni adalah bahagian usus kecil yang tidak boleh menghasilkan enzimnya sendiri. Dia hanya menerima daripada organ yang lain. So dalam keadaan ini hempedu daripada hati, okay, dan juga jus pankreas daripada pankreas.
So awak tengok kat sini dia saluran ni, ductus ni, okay, akan masuk ke dalam duodenum dan dia akan bekalkan jus empedu dan juga jus pankreas. Alright, so pankreas apa yang dia bebaskan, apa yang dia rembeskan, ia adalah enzim amylase. Okay. Dan juga enzim lipase. Okay, ada 3 jenis enzim yang dirembeskan oleh pankreas. Amylase pankreas, trypsin dan juga lipase. Alright, so dekat sini dia repeat, dia ulang pencernaan terhadap kanzi. Makan nasi biasanya cukup ke sepinggan untuk awak ni? Tak kan? Awak di rumah ni mau 3 pinggan nasi kot. So untuk amylase ilio tak mampu nak cover 3 pinggan nasi awak tu. Okay, so dia continue dekat duodenum. So dekat duodenum ni dia akan terima enzim daripada pankreas. Okay, pankreas akan membekalkan atau merembeskan Amylase pankreas. amylase, trypsin dan juga lipase. Okay. Ada soalan setakat ini? Soalan setakat ni ada mana-mana bahagian yang saya awak tak faham ataupun saya tercicir? Atau ada persoalan awak? Ada tak? Bagaimana dengan pH? Bagaimana dengan pH? Tadi dekat dalam perut, pH dalam perut kita adalah 1.5. 1.5 Asid. 2.0 ataupun dia sangat berasid. Adakah duodenum boleh berfungsi dalam keadaan berasid? Adakah enzim Tidak. trypsin dan lipase dalam Tak. Tak you. tak kan? Dia Dalam keadaan beralkali 7.6 dan juga 8.6. So macam mana nak ubah daripada berasid daripada dalam perut ni nak pergi duodenum jadikan dalam keadaan beralkali. So dekat sinilah hati. Yes. So kat sini dia ada terangkan. Okay. Yang mana kita punya hati ni dia akan produce ataupun dia akan hasilkan hempedu, jus hempedu. Okay. Yang mana pundi hempedu akan menyimpan hempedu. Ni pundi hempedu ni. Yang warna hitam ni. Rasa dia sangat Pahit. rasanya. Yes, pahit. Kalau awak makan ayam dalam ayam ada satu yang pahit, itulah hempedu. Alright, so hempedu disalurkan ke duodenum hempedu. So awak kena ingat, hati hasilkan hempedu. Hempedu akan disimpan dalam pundi hempedu. Pundi hempedu yang akan merembeskan jus hempedu ke dalam duodenum. Apa fungsi dia? Pertama, dia akan menyusulkan yang berasid. Keluar daripada perut, kin tadi masih berasid sebab ada asid hidroklorik dalam dia punya campuran dia. Okay, so dia tak boleh bertindak balas dalam keadaan berasid. So jus hempedu ni akan membantu untuk menetralkan kim. So keadaan akan bertukar kepada beralkali iaitu 7.6 hingga 8.6. Alright, untuk tindakan enzim dalam duodenum. Okay. Yang kedua, yang ketiga, dia akan mengemulsikan lipid. Kalau bahasa Inggerisnya emulsify. Kalau bahasa Melayunya emulsi. Apa dia emulsi? Ketiga dulu adalah Pembangkit. mungkin Tahu? tak boleh dulu masa PT3 ada belajar tak yang ni? Tak ada. Ada tak dia sebut pasal emulsi ni? Tak. Ada awak masa ada. Ada? Masih saja dia. Masih apa? Tak ada masih. Dia tak terangkan. Tak Tak terang. terang. Tak terang kan? Tapi masih ada. Awak tak pernah tanya emulsi tu apa? Tak ingat. Dia just
Cakap inasi. Okey. Kalau awak tengok ayat Dia tak terangkan. ditukarkan, dia kata mengemulsikan lipid dengan memecahkan lipid kepada titisan-titisan halus bagi menambahkan luas permukaan untuk tindakan enzim lipis. Macam mana tu? Saya bayangkan dekat awak kan. Awak makan makanan yang berminyak, apa ya makanan yang banyak minyak ah? Makanan bergoreng Ayam kan. goreng. Ayam goreng lah contohnya awak makan ayam Nasi goreng DM. Kantin. Telur. Nasi goreng Hakim. Tak kisahlah, makanan bergoreng lah ya. Okay, so bila makanan bergoreng, awak imagine awak titiskan minyak dalam secawan air, adakah minyak tu berpisah, pecah? Tak you. Tak kan, biasanya kalau kita tengok dekat laut ada tumpahan minyak contohnya kan, mesti dia dalam satu sekelompok yang besar betul? Okay, alright, so kita imagine macam tu lah. Okay, itu adalah lemak atau minyak yang dalam satu kelompok yang besar. So bila kelompok yang besar, okay, enzim nak bertindak balas akan mengambil masa yang lambat. Nanti kita tak dapat nutrisi dia. Jadi jus sempedu ni fungsi dia, kita imagine secawan air, ada sekelompok minyak dan kita titiskan jus sempedu. Sekelompok minyak tu dia akan berpecah jadi titisan-titisan yang lebih kecil. Okey, boleh tak bayangkan? Belajar online macam ni lah, dia kena imajinasi. Boleh bayang tak? Boleh tak bayangkan? Boleh. Okay, secawan air, kemudian kita letak minyak. Minyak tu akan terapung dan dia dalam satu kelompok yang besar kan. Tapi kalau kita titiskan jus sempedu ni, sekelompok minyak yang besar tadi, dia akan pecah jadi titisan-titisan kecil yang lebih halus. So bila dia jadi dalam bentuk yang lebih kecil atau lebih halus, lebih mudah enzim bertindak balas, iaitu enzim lipis. Lebih cepatlah. Okay. Kalau dalam saiz yang besar macam ni, okay, enzim lipis tu nak bertindak balas ambil masa yang lama. Tapi kalau dia dalam kecil-kecil macam ni dan banyak, cepatlah dia bertindak balas. Okay, dia dah lepas dah cernakan satu molekul, ada molekul lain pula dia nak cernakan. Okay, dan dia cepat. Tapi kalau dalam saiz yang besar, lambatlah satu tak selesai. Okay, so kita kena ubah dia dalam bentuk yang lebih kecil, lagi cepat dia bertindak balas. Okay, tak? Itulah maksudnya emulsi. Mengubah Bentuk. memecahkan lipid kepada titisan-titisan kecil. Okay, ataupun dekat sini dia cakap titisan-titisan halus. Okay, emulsify lipids into tiny droplets of lipid. Kalau bahasa Inggerisnya. Emulsify lipids into tiny droplets of lipid. Okay. Alright. Selesai kerja pankreas dan hati, barulah duodenum ni menjalankan pencernaan, iaitu dia sekali lagi di repeat untuk hydrolyze ataupun hydrolysis kanji kepada maltosa. Ini diulang balik apa yang berlaku dalam mulut. Okay, sebab biasanya kita makan kanji lebih pada yang lain. Okay, dan dia dekat bahagian mulut ni tak selesai pencernaan tu, dia akan continue dekat bahagian duodenum. Alright, and then trypsin dia akan hydrolysis polypeptida kepada peptida. Yang ini dia sambung. Jadi dekat perut, protein dengan kehadiran pepsin dia tukar kepada polypeptida. Okay, and then dekat duodenum dia ambil polypeptida tadi dengan kehadiran air dan juga enzim trypsin. So dia akan dapat yang lebih kecil yang dipanggil sebagai peptida. Peptida ni adalah gabungan dua asid amino kan. Okay, tapi tak selesai lagi lah untuk bahagian protein ni. Dia belum dapat lagi molekul paling ringkas. Dan akhir sekali, lipid. Lipid ni akan hydrolysis lipid kepada asid lemak dan glycerol. So lipid ni lah satu-satunya nutrisi yang di hydrolyze
terus kepada molekul paling ataupun Ringkas. yes, molekul yang paling ringkas. Betul. Okay, lipid, air, kehadiran lipase, terus dapat asid lemak dan glycerol. So untuk lipid dia dah selesai dekat sini. Dia dah dapat asid molekul paling ringkas. Okay. Dan okay. So yang lain-lain okay. Untuk mendapatkan molekul paling ringkas akan diselesaikan dalam ileum. Right, kelenjar pada dinding ileum iaitu ileum ni adalah bahagian usus kecil, yeah. Dia akan merembeskan jus usus, ada pelbagai jenis enzim, dia ada maltase, sucrase, lactase, masih lagi ada lipase dan juga erepsin. So dekat sini, dekat ileum ni adalah saya katakan bahagian akhir untuk pencernaan kimia untuk mendapatkan molekul paling ringkas. So untuk karbohidrat, okay, dekat sinilah maltosa yang kita dapat dekat bahagian mulut dengan dekat duodenum tadi, dia sambung kerja dia untuk dapatkan glukosa. Okay. Maltosa, air dengan kehadiran enzim maltase, so dapat glukosa. Begitu juga dengan sukrosa. Okay, sukrosa, air, enzim sucrase dapatlah glukosa dan juga fruktosa. Okay. Dan akhir sekali laktosa dengan air, enzim lactase dapatlah glukosa dan galaktosa. Okay, yang ini adalah reverse yang awak belajar dalam bab apa yang itu? Bab 4. Bab 4 itu daripada ringkas nak jadi kompleks. Yang ini bab 9 daripada yang kompleks nak dapat yang Ringkas. supaya yang ringkas ni boleh diangkut dalam darah. Okay. Alright. Lipid tadi dia sambung lagi dekat ileum iaitu lipid dengan air, kehadiran lipase dapatlah asid lemak dan glycerol, dan akhirnya enzim erepsin akan tukarkan peptida dengan kepada asid amino. So selesai pencernaan kimia. Okay, pencernaan kimia je selesai. Usus kecil iaitu ileum. Alright. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan tak? Tidur ke? Yang off ni. Tak. Tak. Ke awak tak tahu nak soal apa? Tak, hidup je you. Hidup je. Hidup lagi. Okay. Ada apa-apa soalan? Oh, ada banyak chat kat sini. Saya tak sempat tengok ni. Tak marah ke? Apa benda ni? Marah-marah ni. Oh, mute. Oh, ada jawab kat sini. Sorry, Fan. Saya tak tengok awak jawab kat sini. Okay. Ada soalan tak? Tolonglah tanya soalan. Dekat chat ada soalan you. Ha? Dekat chat ada tanya soalan. Oh, apa soalan dia? Mana? Apa soalan dia? pH dari ileum. Mana? pH dalam ileum Irina punya. perut je yang berasid. Perut je yang berasid. Okay, ada soalan lain? Perut je yang berasid. 1.5 hingga 2.0. Okay, yang lain tu kalau kat mulut 6.5, 7.5. Okay, kalau dekat duodenum 7.6. 0.6 hingga 8.6. 8.6. Betul. Okay. Soalan lain? Ada soalan lain? Ada apa-apa yang keliru? Mana-mana yang saya cakap tadi awak keliru? Awak perlukan nota buku teks tadi, gambar buku teks saya boleh post dalam group.
Atau awak dah ada dah yang digital? Yang tak bawa balik teks lah. Ada yang real you. Hah? Yang real ada. Oh, yang real ada. Mawujud. Okay. Ada soalan lain? Cikgu, Ha. kalau layering sama apa pula beza dia? Apa? Kalau apa? Layering. Dia kan pharynx dengan larynx. Ada kata tu. Oh, ni. Tak dengar awak ada soalan apa tadi. Ni. Ni pharynx. Ni yang awak tanya ni. Dekat tekak ni. Saya diagram yang lebih detail. Padahal boleh cari dalam Google kan. Saya boleh cari dalam handphone. Sekejap. Alah. Macam mana saya nak share ni? Okay. Detail sangat ni Alif. Sebelah punya vibrate tu kuatnya. Alah, tak cakap lagi pakai ni. Okay, ni pharynx. Alright, pharynx ni yang bahagian atas. Alah, macam mana saya nak ni kan. Ni nampak kan apa yang saya share ni? Alif, Daniel? Semua orang? Ya. Ada kan? Okay, kalau awak tengok diagram yang sebelah kanan ni kan. Okay, pharynx ni bahagian atas pada tengah. Larynx ni yang dalam kita punya trachea. Okay, kalau tengok ni adalah kita punya epiglottis. Epiglottis ni dia bergerak sebenarnya. Right, ni larynx opening into pharynx. Susah juga nak ni kan beza kan. Tapi yang pharynx ni bahagian on top ni, bahagian atas ni. Okay, larynx ni yang dalam trachea. Pernafasan. Ya. Nafasan. Kalau nak detail lagi dia punya fungsi Sekejap. Okay, pharynx dia kata is the part of the throat behind the mouth and nasal cavity and above the esophagus and larynx. Okay, larynx ni tubes going down to the stomach and the lungs. Okay, it is found in vertebrates and in invertebrates, though its structure varies across species. Dia berbeza ikut spesies lah. Okay. Alright. Kita cari banyak ni dia punya fungsi. Okay, ada lain soalan? Jangan cek. Okay. Okay, Faris. Okay. Cikgu, kalau kita minum minuman glukosa, adakah dia akan terus serap oleh badan atau dia tetap melalui proses pencernaan? Minuman glukosa, yes, dia direct lah. Dan sebab tu kita buka puasa, kita disunahkan makan apa? Manis. Kurma. Yang pertama kurma kan, buah kurma. Sebab buah kurma Manis. dia ada glukosa. So bila kita makan buah kurma, kita memang kita kunyah, tapi dia terus, betul Faris, yes, dia akan terus, maknanya dia skip lah. Skip pencernaan pada bahagian mulut, dia masuk perut memang tak boleh lah untuk kanji kan. Untuk duodenum dia skip, dia terus pergi pada ileum. Dekat ileum tu nanti kita akan belajar seterusnya dia akan serap masuk dalam kita punya peredaran darah.
So untuk kita dapatkan tenaga dengan segera. Betul. So kalau ikut sunnah Nabi, kita makan buah kurma ataupun makan makanan manis. Manis maksudnya dia ada glukosa supaya kita dapat tenaga dengan cepat. Kalau kita makan nasi, dapat juga glukosa tapi sangat lambat untuk kita dapatkan glukosa tu. Tenaga simpanan tu kan. Tapi kalau untuk yang segera bagus. Okey. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Haris sesekali masuk kan? Alamak, soalan. Okey, ada lain? Ada? Wah, ada nota Okey, tak ada soalan. Video ni kita punya kelas online ni saya recordkan. Okey, video nanti saya masukkan dalam YouTube dan nanti saya masukkan link dekat Google Classroom. Okey, so kelas lain boleh tengoklah kalau yang tak berkesempatan masuk. Tapi jangan sebab saya masukkan video dalam Google Classroom awak tak nak masuk kelas secara online. Okey? Sebab memang yalah sama je, tapi kalau awak secara online ni apa yang awak tak faham awak boleh terus tanya. Kalau awak tengok video yang kita dah upload nanti rugilah awak. Okey, tak masuk secara online. Okey. Cikgu, kenapa kita digalakkan minum air yang berakali? Minuman air berakali?